Yaitu walau annana, dan jikalau. Jikalau. Nanti dia ada jawab dia. Kalau begini, apa jadi dia? Ya, dia kena ada jawab dia. Dan jikalau annana, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan, ilaihim, kepada mereka. Allah turunkan apa? Al-malaikata, para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tersambung bicara tafsir kita, tadabbur kita. Dan bila sebut qiyamul lail tadi, saya ulang balik ayat bergomoi itu tak terbatal. Ayat berapa? Terlupa dah. Beramai ke tak beramai tak tahulah. Ayat 1 apa? Bukan ayat bergomoi tu. Nak tanya orang lelaki ni, orang lelaki ingat? 187. 185 sampai 187 tu. Ayat bergomoi tu tak terbatal. Walaupun dalam sunnah Nabi SAW ikat kain. Ni tajuk ni, kalau ni jadi viral nanti, kacau dia apa ustaz, orang qiyamul lail so bergomoi. Itu kita kata konteks lah kan. Konteks saya cakap tu konteks nak gurau dan sebagainya. Ayat bawah dah? 111. Baik, kita masuk malam ni juzuk malam ni pula. Kakak. Saya memang ikat kain. Saya mana ada isteri. Saya bapa tunggal. Isteri saya di Australia, Melbourne, sejak Februari. Jadi saya memang istiqamah kat kain. Raya tak balik. Saya raya di sana insya-Allah. Insya-Allah. Baik, jadi saya ikat kain. Baik, kita masuk juzuk yang ke-8, ayat 111. 111 surah Al-An'am. Yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yaitu walau annana, dan jikalau. Jikalau. Nanti dia ada jawab dia. Kalau begini, apa jadi dia? Ya, dia kena ada jawab dia. Dan jikalau annana, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan, ilaihim, kepada mereka. Allah turunkan apa? Al-malaikata, para malaikat. Ya, para malaikat. Satu. Yang kedua, kalaulah kallamahumul mauta, mayat-mayat bangun bercakap dengan mereka. Pergi kubur, mayat bagi tahu kena ikut Muhammad ni. Muhammad ni benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mayat-mayat cakap,
Yang ketiga, wa hasyarna, dan kami himpunkan alaihim, ke atas mereka, kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu, qubula, menghadap kepada mereka. Jadi ayat 111 ni lanjutan daripada ayat 109, 110. Iaitu ayat 109 surah Al-An'am, mereka sumpah kan. Mereka sumpah, la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Kalaulah datang tanda-tanda kekuasaan Allah, kami akan beriman. Mereka janji macam tu. Mereka sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa aqsamu billah. Ya. Tetapi jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, satunya ayat 109, jawapan dia, qul innamal ayatu indallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahawa tanda-tanda kekuasaan itu bukan daripada Nabi. Bukan Nabi boleh suka-suka buat benda-benda pelik, benda-benda ajaib. Nabi tak ada kuasa. Allah tak bagi kuasa kepada Nabi. Tapi tanda-tanda kekuasaan itu indallah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaulah orang cabar kita, orang kafir cabar kita, non-muslim cabar kita, so buat tanda-tanda kebesaran. Ya. Kalau kamu benar seorang muslim, cuba kamu minum racun ni. Nak minum ke tak minum? Kalau kamu betul benar-benar, kamu minum racun ni, kamu tak akan mati. Baiklah. Kalau minum semua tak mati tu, mana ayat lah tu, tanda-tanda. Tapi adakah kita yang boleh kontrol? Tak. Ya. Mana tanda itu daripada Allah. Allah yang akan bagi. Tapi Allah nak bagi tak bagi, kita tak tahu. Jadi kita nak minum kan tak minum? Kenapa tak minum? Ya. Kita tak minum sebab Allah Ta'ala tak bagi. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi kalau dah minum racun tu, adat kata boleh mati. Bahaya, mudarat. Ya, kecuali kalau Allah Ta'ala nak izinkan selamat. Tapi kita tak tahu kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tak perlu sahut cabaran. Ya, tak perlu sahut cabaran tu. Kerana dakwah tu dia bukan dengan tanda-tanda kekuasaan yang sebegitu, tetapi dia dengan akal fikiran. Ya, dengan akal fikiran. Sebab tu beratus-ratus ayat dalam Quran sebut la'allakum ta'qilun, supaya kamu berfikir dan sebagainya. Itu satu. Baik, innamal ayatu indallah. Ya, tanda kebesaran tu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kata ayat 109, mereka nak beriman kalau tunjuk tanda kekuasaan. Maka Allah jawab, walau annana nazzalna ilaihim. Kalau Allah turunkan malaikat sekalipun, nampak terbang turun. Ya. Yang kedua, wa kallahumul mauta. Korek kubur, mayat tu cakap, bagi tahu azab kubur benar, nikmat kubur benar, ada malaikat datang tanya soalan sekian. Ya. Kemudian wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Allah Taala himpunkan, menghadap apa yang mereka nak semuanya. Adakah mereka akan beriman? Sebab mereka sumpah tadi, la yu'minun nabi. Mereka nak beriman. Allah kata, maka numuli. Ini jawapan dia, jawapan kepada lau, walau anna, walau. Jawapan dia ialah, maka tidaklah mereka itu liyu'minu, akan beriman. Ya, mereka tidak akan beriman. Ya. Sebab apa? Sebab hati mereka tertutup dan hidayah iman itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memberi hidayah man ahbabta, kepada orang yang kamu kasihi. Ya. Walakinna Allah, tetapi Allah yang memberi hidayah, man yasha,
sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi sesiapa yang Allah kehendaki itu yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka tugas kita bukan memberi hidayah, tetapi tugas kita ialah berdakwah, tabligh, menyampaikan dia. Dia beriman, itu hidayah daripada Allah. Alhamdulillah. Dia tak beriman, maka kita sudah menyampaikan dakwah, tabligh. Tabligh risalah, menyampaikan risalah tu kita sudah lakukan. Jadi tugas kita yang Allah Ta'ala suruh ialah balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut Nabi Muhammad diperintah menyampaikan, maka kita pun diperintah menyampaikan. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata sini mereka tak akan beriman kecuali mereka nak beriman ni illa an yasha Allah, kecuali kalaulah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam banyak keadaan semuanya bergantung kepada masyiatillah, kehendak Allah, ataupun bergantung kepada iradatillah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Quran tu kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa ay yasha Allah. Jangan kamu kata aku nak buat esok nak buat ni. Ni raya ni nak jalan nombor sekian. Jangan kata macam tu, melainkan kena kait sikit insya-Allah. Kena sebut sikit insya-Allah. Datanglah kedua rumah terbuka saya ni insya-Allah. Datanglah, jangan insya-Allah saja. Ni ada tahu. Bila kita kata insya-Allah, tuan rumah tu jangan kata insya-Allah saja, datanglah. Yalah, tak sampai masa lagi, raya belum lagi. Insya-Allah dulu. Kan? Jadi adanya itu prinsip. Adab satu, adab kena kata insya-Allah, tapi prinsip dia setiap sesuatu dia berlaku dengan izin Allah, kehendak daripada Allah, termasuklah beriman dan sebagainya. Jadi kalaulah Allah Ta'ala kehendaki, sudah pasti berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, tidak akan berlaku. Itu kaedah dia. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dalam doa yang Nabi ajar, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' was sami'ul 'alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sampai habis doa tu. Baik. Jadi kehendak Allah. Baik. 2 minggu ni timbul satu perbahasan. Bukan soal tu, bukan soal kafir. Soal kafir tu saya dah tulis dah dalam fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Lama dah saya tulis. InsyaAllah tahun ni atau tahun depan keluar satu buku lagi, Fiqh Ta'ayush. Itu saya dah sebut dah perkataan tu. Prinsip dia ialah wa qulu linnasi husna. Kata baik kepada manusia, kan. Baik. Timbul satu polemik iaitu sebab bulan puasa ni bulan ibadah. Bulan puasa ni bulan ibadah. Iaitu polemik tentang ibadat yang begitu banyak sehingga dikatakan ada orang solat malam sebanyak 1000 rakaat. Sebanyak 1000 rakaat. Setiap malam solat sebanyak 1000 rakaat. Baik, ada orang tak setuju. Bila ada orang tak setuju, ada orang bantah. Bahkan yang bantah tu tuduh pula, siapa tak setuju ni? Abu Lahab. Ni geng-geng Abu Lahab ni tak setuju ni. Tak setuju orang sembahyang 1000 rakaat tiap-tiap malam ni. Baik. Kita nak kaitkan neraca
dan dengan masyiatillah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Isunya ialah dikatakan, dihikayatkan, diceritakan orang soleh zaman dulu solat sunat sebanyak 1000 rakaat setiap malam. Dalam bahasa Arab disebut Salla alfa raka'atin kulla laylatin. Salla solat alfa raka'at 1000 rakaat kulla laylatin setiap malam. Ada kesungguhan buat ibadat sampai begitu. Baik, orang yang petikai, dia petikai dari sudut logik. Ya. Orang yang pertikai, dia pertikai dari sudut logik. Dari sudut logik, katalah malam ada 10 jam. 12 jam, tolak-tolak sikit, kata ada 10 jam. 10 jam bahagi dengan 1000. Jadi 1 jam dapat 100 rakaat. 1 jam 100 rakaat. 60 minit dapat 100 rakaat. Jadi sini munasabah pada akal atau tidak munasabah? Tidak munasabah. Jadi tak percayalah. Percaya? Percaya lah. Percaya kan tak percaya? Nak percaya kan tak? Okay. Okay. Baik. Yang kedua, walaupun dia tidak logik pada akal, tetapi bila illa an yasha Allah tu. Kecuali kalau Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kehendak. Yang tu kita tak boleh lawan lah. Ya. Tapi persoalan dia, adakah kita tahu kehendak Allah? Kita tahu. Kita tahu. Piawaian yang ketiga, mizan yang ketiga, neraca yang ketiga, dari sudut karamah, keramat. Keramat, karamah. Karamah, keramat. Keramat ni maksudnya perkara yang mencari adat. Ya, mencari adat. Dia tak ikut adat. Adat tak boleh. Adat tu logik lah. Tak boleh. Tapi bila dia masuk dalam bab karamah, bab keramat, maka dia tidak tertakluk kepada logik. Kerana karamah tu adalah masyiatillah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma itu jawapan orang yang kata memang betul solat sunat 1000 rakaat tiap-tiap malam. Cumanya yang saya muskil ni nak jadi Abu Lahab ni. Yang saya muskilnya ialah dalam hikayat cerita tu dia kata solat sunat 1000 rakaat tiap-tiap malam. Jadi yang saya muskilnya dari sudut karamah, bagaimana karamah itu boleh berlaku tiap-tiap malam? Macam mana karamah itu boleh berlaku tiap-tiap malam? Sebab karamah ni dia tidak ikut sunnatullah. Sunnatullahnya tak boleh.
Sunnatullah Tuhan tak bagi. Sebab sunnatullah tu disebut dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapati perubahan kepada sunnatullah. Sunnatullah dalam masa ni kamu boleh sembahyang banyak ni saja. Kadarnya. Misal kita kata lapar. Kalau kita tak makan berapa hari, kita boleh mati. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Tapi ada yang orang yang Allah Ta'ala bagi dia kenyang walaupun tak makan tak minum. Ada. Karamah. Tapi adakah sepanjang hidup dia 70 tahun tu dia karamah tak makan tak minum? Ada. Kan? Adalah satu waktu tu Allah Ta'ala bagi kat dia sikit, ya. Yang lain tu dia makan macam kita lah. Maka begitulah yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi dia pernah puasa 3 hari tanpa buka. Okey, Nabi tak lapar, Nabi tak dahaga. Tapi majoriti hidup Nabi lapar macam kita juga. Makan. Dalam perang Khandaq Nabi ikat batu kan. Pasal apa Allah tak pernah tak bagi kenyang dalam Nabi? Makanan tak ada, Allah Ta'ala tak bagi kenyang, Nabi kena ikat batu. Sunnatullah. Kan? Ada lapar. Nabi sendiri, sahabat pun lapar. Kan? Kena cari makan dan sebagainya. Sunnatullah dia memang macam tu. Cuma sekali-sekala Allah Ta'ala tunjuk, Nabi Muhammad puasa sampai 3 hari sekali. Sahabat nak buat tak boleh. Jadi maknanya, mukjizat Nabi pun dia tak sepanjang hidup Nabi tu, sikit bagi Nabi. Ada masalahnya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diperjalankan dalam tempoh yang sekejap. Kita ambil, tak payah naik ke langit lah. Kita ambil dulu Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sekejap kan? Okay. Adakah tiap-tiap hari Nabi berlaku peristiwa Isra' tu? Tak. Bila lepas balik peristiwa Isra', Nabi nak hijrah, Nabi kena naik unta ke kuda kan? Jalan dengan Abu Bakar, berapa hari jalan nak sampai Madinah. Kenapa Allah Ta'ala terus je lah? Kan? Angkut terus senang kan? Sunnatullah dia tak. Dia mesti ikut jalan. Jadi bila Nabi nak pergi Badar, perang Badar dari Madinah dalam 200 km. Nabi naik dengan sahabat jalan berhari-hari baru sampai. Nabi nak pergi umrah, nak tahun 6 Hijrah, 8 hari, 10 hari jalan dari Madinah ke. Lepas tu nak patah balik pula, 8 hari, 10 hari juga. Sunnatullah dia macam tu. Allah bagi mukjizat Isra' sekali tu ya, tak kira. Jadi, saya muskil macam mana kaumah ni, Allah Ta'ala bagi tiap-tiap malam ni 1000 rakaat ni. Dia nak jadi pula kan. Allah bagi akal kepada kita kan. Allah bagi akal kepada kita. Ya? Sebelum nak terima, nak tolak, contoh kita timbang ya. Baik. Saya tak terima lagi, saya tak tolak lagi, tapi saya nak ajak kita berfikir, ya. Ini adalah cerita. Cerita dia tak sama dengan fakta. Fakta dia, orang soleh zaman dulu memang solat. Orang soleh dulu memang solat. Cerita dia, solat banyak mana tu cerita. Cerita. Kan? Orang ni tambah sikit, orang ni tambah sikit. Dan cerita kan? Cerita kan? Kan? Kita cerita sikit je. Kan? Sampai keluar masjid, cerita tu makin tambah kan? Sampai kedai kopi, sampai masjid lain, Allah.
Banyak tu tak dia. Dia tambah gula sikit kan. Fakta sebenar sikit je. Biasa tu. Jadi yang sampai kepada kita bukan fakta, yang sampai kepada kita barangkali cerita. Tabiat cerita tu dia akan tambah macam-macam. Jadi saya bimbang 1000 rakaat tu cerita, bukan fakta. Ni saya bimbang. Ya. Satu rakaat itu biasa. Ya, boleh. Ya, dari sudut masa boleh. 1000 ni kan. Baik. Cerita dengan fakta tu dua perkara yang berbeza. Kita tengok mayat. Satu orang kena tikam darah. Kan? Kita tak tengok. Kita tengok orang tu dah kena tikam. Ada di rumah lah, kita kena tikam di rumah. Isteri dia tengah pegang pisau. Kita sampai tengok isteri pegang pisau. Suami dia terlantar atas tu. Fakta dia, suami kena tikam, isteri dia pegang pisau. Itu fakta. Cerita dia, isteri yang tikam suami. Cerita kedua bukan. Anak dia tikam. Anak tu lari dah. Isteri pegang, tolong cabut. Kesian dia, sakit. Cabut pisau tu. Cerita ketiga, ada perompak masuk. Perompak tu tikam, lari. Isteri tolong cabut. Cerita mana tu? Kita marahkan polis. Polis tak tangkap. Tangkaplah isteri dia tu. Isteri dia yang tikam. Cerita kita. Kan? Pisau dah tangan dia. Siapa lagi tikam? Fakta dia memang ada suami kena tikam. Isteri pegang. Tapi bukti tak ada. Cerita macam-macam. Polis dengar 100 cerita. Polis siasat ada 100 cerita. Cerita mana satu yang sesuai dengan fakta. Tu polis timbal tu lambat tangkap. Kita duk marah polis. Lambat buat kerja. Kita dah cerita dah. Boleh beza? Cerita dengan fakta tak sama. Jadi fakta dia, orang soleh memang solat. Solat. Tapi berapa rakaat tak tahu. Kita sembahyang tarawih berapa? 20. Ada satu orang datang lambat. Dia datang dekat pukul 10 dah, baru datang sembahyang isyak apa semua. Orang habis sembahyang 20, dia pun keluar sama-sama. Penat dia kata, tarawih 20 ni dia kata. Walhal dia datang pukul 10. Jadi datang pukul 10, 10.15 habislah 20 rakaat tu. Dia 15 minit je. Orang tak tahu dia tak lepas. Dia cerita macam dia sembahyang 20 daripada awal tu. Penat dia kata 20 ni. Bukan calang-calang orang boleh sembahyang 20 ni. Kita ni Masya Allah. Tambah pula anak muda pula. Masya Allah, anak muda tu tiap-tiap malam habis 20 dengan orang tua. Walhal dia datang pukul 10 malam. Tengah-tengah tu dia tengok filem apa kat rumah. Keluar sama. Fakta dia keluar sama. Dia habis sama dengan kami. Kerana dia semayang 20. Witir 3 lah. Cerita. Kan? Nampak tak? Jadi kita kena cerdik lah. Kan? Baik. Baik. Di solat. Bagi orang yang mendalami ilmu hadis, setiap riwayat hadis Nabi itu akan dikaji oleh para ulama. Sehingga setiap riwayat itu akan ada yang sahih, akan ada yang dhaif, akan ada yang palsu. Nabi ni
Pasal riwayat tu cerita. Cerita Nabi kata begini, Nabi buat begini, cerita. Tapi ulama kaji, ulama tak terima bulat-bulat. Ulama kaji, ini sahih ni memang Nabi kata. Ini tak sahih ni, Nabi tak kata ni. Kalaulah riwayat hadis Nabi pun ada yang sahih, ada yang palsu, apatah lagi cerita. Sudah tentu prinsipnya sama. Ada cerita yang sahih, ada cerita yang palsu. Konsep dia sama. Kalau orang mendalami hadis tak ada masalah. Boleh terima, boleh tolak. Kan? Takkanlah cerita ni kena terima bulat-bulat. Siapa tak percaya bulat. Jadi ulama tak terima hadis Nabi tu, riwayat tu ulama tak terima. Ulama jadi bulat. Ulama nak jaga betul ke ini Nabi kata. Jadi kita nak jaga nama baik orang soleh ni betul ke? Itu keadaan. Yang seterusnya, katalah ulama sebut dalam kitab. Ulama sebut dia ambil daripada A. A tu ambil cerita daripada B. B ambil cerita dari C. C ambil cerita dari D. D kata orang soleh tu solat sunat 1000 rakaat tiap-tiap malam. Baik. Apa persoalan dia? Persoalan dia, D tu tengok ke orang soleh tu solat sampai 1000 rakaat? Dia tengok ke dia tak tengok? Boleh jadi dia tengok. Boleh dia tengok. Tapi kalau dia tengok, takkan dia tengok tiap-tiap malam? Ulama tu semayang di mana? Orang soleh tu semayang di mana? Di rumah dia. Takkan dia nak buka pintu mayat, datang masuk kan, tengok aku semayang. Tiap-tiap malam. Tak ada kerja lain kan? Tengok orang soleh semayang. Kan? Kalau semalam tu okey lah. Jadi kalau semalam, begitulah malam tu aku tengok dia semayang 1000 rakaat. Malam ni aku tak tahu lah. Kan? Kena amanah lah. Jujur lah. Malam ni aku tak tengok. Tapi cerita kita tiap-tiap malam semayang. Sedangkan yang menceritakan tak tengok tiap-tiap malam. Kalau dia tengok, macam mana dia kira 1000 rakaat? Dia tak tidur. Dia tak semayang kan? Tengok. Mira. Kalau dia semayang, orang soleh semayang 1000, aku pun boleh semayang 1000. Pasal aku semayang dengan dia. Aku pun soleh lah. Tapi dia tak semayang, dia cerita kan. Itu kemusykilan, keraguan, ya. Apa lagi? Cerita tu kita kan. Saya buat cerita gini, Macam nak faham, Ada satu orang ajak saya buka puasa. Dia kata, Ustaz, jomlah buka puasa di surau. Surau kami makan sedap, dia kata. Saya kata, saya minta maaf, saya tak buka puasa melainkan selepas 5 hari. 5 hari. 5 hari sekali baru saya buka puasa. Percaya kan? Kenapa kau tak percaya? Dah. Allah bagi karamah kepada saya. 5 hari saya, contoh kan. Dia ajak saya buka puasa di surau. Surau sedap ni. Saya kata, minta maaf, saya tak buka puasa melainkan selepas 5 hari. Adat mati. Tapi saya tak mati. Cerita tersebar. Ustaz ni 5 hari sekali, dia memang wali Allah yang agung ni. Wali kutub ni 5 hari sekali baru buka puasa. 5 hari sekali baru buka puasa. Walhal saya maksudkan 5 hari sekali saya buka puasa di surau. 4 hari lagi di rumah. Cerita tersebar lah. 5 hari. 5 hari sekali baru buka puasa. Dia silap faham. Saya dah tersebar cerita, saya diam. Bukan saya yang cerita. Saya tak tipu.
Saya jawab soalan dia, jomlah buka puasa di surau. Saya tak buka puasa di surau dalam hati. Melainkan lepas 5 hari. 5 hari sekali baru saya pergi. Contoh. Dia tak jelas. Dia saya baru, ustaz tu jangan main-main 5 hari sekali baru dia buka puasa. Wali Allah yang agung ni. Tak jumpa dah tempat. Nampak? Dia salah faham boleh berlaku. Salah faham. Dia tergantung. Itu. Contoh. Baik, jadi sekarang nak terima ke tak mau terima? Cerita solat sunat 1000 rakaat ni. Boleh terima tak boleh terima? Tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh. Sebab tu pegangan saya pegangan saya pegang 2 ayat ni. 143 kalau tak silap. Tilka ummatun qad khalat. Surah Baqarah. Itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka usahakan. Walakum ma kasabtum. Bagi kamu, kita lah, apa yang kita usahakan. Dia nak semayang 1000 tak apalah. Dia ada pahala Allah bagilah. Kita boleh semayang 20 rakaat, semayang 20 rakaat. Ada pahala. Masing-masing ada amalan masing-masing. Kasabat masing-masing. Wala tus'aluna amma kanu ya'mal. Kamu, kita tidak akan ditanya. Allah tak akan tanya apa yang orang tu buat. Kamu percaya ada orang soleh tu semayang 1000? Allah tak akan tanya. Kamu tak percaya masuk neraka? Kamu percaya masuk? Allah Ta'ala tak akan tanya. Itu ayat 143 betul 143 surah Baqarah. Bawah sekali. 143 tu, kalau tak silap. Betul saya clear sikit. Betul. Tilka ummatun. Betul. Salah. Ayat. Betul. 143 kan 1. Tilka ummatun. Bukan. Baik apa? Hujung juzuk 1, hujung juzuk 2. Hujung juzuk 2 ada tak? Hujung juzuk 2. 141. 141. 141. Peganglah tilka 141. 141. Yang kedua 111 surah Yusuf, hujung surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Hujung sekali ayat dia tu. Sesungguhnya pada kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran. Kisah tu bukan nak tengok fakta sangat, nak ambil pengajaran. Pengajaran orang soleh tu, dia rajin sembahyang. Betul yang dia sembahyang sunat? Wallahu a'lam. Sampai 1000 wallahu a'lam. Tapi dia rajin. Ambil ibrah tu ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Pada kisah mereka, semuanya pada kisah mereka itu ada pengajaran bagi orang yang berakal. Maka hadisan yuftar. Tidaklah ia cerita yang diada-adakan. Maknanya ada cerita yang direka cipta. Tapi Allah nafikan, Allah kata yang ni cerita sebenar. Maka hadisan yuftar. Pasal Allah Ta'ala cerita. Tapi cerita Nabi Yusuf tu banyak lagi yang palsu. Orang tambah.
Yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yang tu bukan diadakan. Yang orang lain tambah-tambah tu, itu mereka cipta. Ya. Misalnya Yusuf dengan Zulaikha kahwin. Ada dalam Quran tak? Tak ada. Wallahu a'lam, betul-betul. Allah Ta'ala tak cerita. Allah Ta'ala tak cerita. Tambah pula. Penceramah tambah. Dapat 7 orang anak. Anak pertama jadi keturunan. Tak ada lagi. Ayat tu semua tokoh tambah. Allah Ta'ala cerita untuk ibrah. Sikit je Allah Ta'ala cerita. Ya. Baik, ya. Itu pegang 2 ayat tu. Marilah cerita apa pun. Ya, tak apalah. Tak apa. Tak ada masalah. Kita tempat Quran tu jadi panduan pada kita. Bila kita ada panduan tu senang. Kita tak payah pening kepala. Tidak kita pening kepala fikir macam mana sembahyang 1000 rakaat ni. Macam mana aku nak buat 1000 rakaat ni? Tak, kita ambil ibrah saja. 2 ayat tu sudah cukup bagi kita. Baik, apapun semua masuk dalam masyiatillah. Kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinna aktsaruhum yajhalun. Tapi patah balik ayat 11 suratul An'am. Kebanyakan mereka jahil. Tidak tahu hakikat ini, ya. Kemudian ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikian Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh. Ada musuh. Ini ayat ni tasliah, nak menghiburkan Nabi SAW. Sebab Nabi rasa sedih sebab orang tentang dia, orang lawan dia. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat sebagai penghibur kepada Nabi bahawa menjadi sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian Allah Ta'ala jadikan bagi tiap-tiap Nabi ada musuh dia. Ya? Maknanya orang yang bawa baik, bawa benar ni akan ada orang yang musuh, benci. Ya? Patah lagi Nabi. Musuh ni pula Allah huraikan lagi, syayatin adalah syaitan-syaitan. Ya? Syaitan-syaitan maknanya jauh. Yang keluar daripada fitrah dia tu adalah syaitan. Jadi syaitan ni adalah sifat, salah satunya sifat. Salah satu sifat syaitan. Ya. Lepas tu dalam filem tu dia kata Ali setan. Ali yang ada sifat syaitan. Sifat syaitan. Sifat sifat. Syayatin, syaitan, yang syaitan tu pula di kalangan ins, manusia, wal jin, di kalangan jin. Yang kita faham biasanya syaitan di kalangan jin. Ini syaitan juga di kalangan manusia. Jadi kita boleh kata kepada orang tu, kamu setan. Dia manusia. Ya, syayatinal ins. Wal jin. Syaitan di kalangan manusia dan syaitan di kalangan jin. Kalau kita tengok susunan dia, manusia dulu. Maknanya manusia tu yang jadi syaitan tu. Ya, syaitan jin ni dia bisik gitu je, bisik kita tak nampak. Syaitan di kalangan manusia ni lah. Dia punya peranan lagi besar tu. Syayatin al-ins wal jin. Syaitan jin ni kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia lari. Syaitan manusia dia tak lari. Dia stay. Syaitan jin, kalau kita baca ayat kursi, dia lari. Syaitan manusia, kita baca, dia boleh baca ayat kursi sama kita. Dia lagi kuat. Itu dah kita nampak. Syayatin al-in, syaitan di kalangan manusia tu. Kemudian baru jin. Jadi musuh kita ni lah syaitan manusia tu yang kuat itu. Syayatin al-in. Sebab tu disebut dalam pilihan raya tu, dia kata kalau Syekh Muhammad Abdul, a'udzubillah minasyaitan wassiyasah. Aku berlindung daripada syaitan dan juga politik. Dia sama kan. Dia tambah Syekh Muhammad Abdul, mufti Mesir zaman dulu. Kemudian satu orang buat bandingan,
syaitan ni kalau baca ayat kursi, lari. Kalau ahli politik ni bukan baca ayat kursi, dia berebut kursi. Jadi dia maqam dia tu. Maqam dia tu. Dia punya kesyaitanan dia tu. Kesyaitanan tu. Itu kena jaga-jaga kan. Marah ahli politik saya ni. Baik, mereka ni pula yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawl. Mereka ni sebahagian membisikkan kepada sebahagian mereka zukhrufal qawl, indah, perkataan yang indah. Sebagai tipu dia. Alah, minum sikit je arak ni tak apa kan. Dia bagi panas badan. Bila kita sejuk ni, kalau kita minum arak sikit, tak mabuk, panas badan elok. Sehat. Kan bukan dalam Quran Allah kata arak tu ada manfaat bagi manusia. Ada Quran tu ada. Jom kita main judi sikit. Judi kalau sikit-sikit tak apa. Allah sebut dalam Quran kan, judi itu ada manfaat. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada kamu tentang judi dan arak. Qul fihima ismun kabir. Katakan pada arak judi itu ada mudarat. Wa manafi', ada banyak manfaat bagi manusia. Dia bisik dengan ayat Quran. Wa manafi'. Ya. Jadi wahyu. Jadi ulama menyatakan bahawa wahyu ada dua. Al-wahyu wahyan. Satu wahyu yang benar daripada Allah, satu lagi wahyu yang sesat, yang batin, iaitu inilah yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli. Wahyu mereka tu Jadi perkataan tu indah, tapi indahnya hakikatnya ghurur, hanya tipu daya. Kemudian kata Allah walau sya', sekali lagi, kalaulah Allah kehendak, sya'a rabbuka, patah balik kepada masyiatillah. Kalau Allah Ta'ala kehendak, ma fa'alu, mereka tak akan buat benda tu. Mereka tak akan buat bisikan, tipu daya dan sebagainya. Ya? Tapi semua tu di bawah takluk kehendak Allah. Ya, di bawah takluk kehendak Allah. Habis tu, fazarhu, maka abaikanlah mereka, wa ma yaftarun, dan apa yang mereka lakukan. Walitasra, kemudian ayat 113, walitasra ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhir, dan supaya memalingkan, cenderung hati orang yang tidak beriman kepada akhirat. Orang yang iman dia tak betul-betul yakin kepada akhirat, dia akan cenderung kepada zukhrufal qaul itu, perkataan yang indah itu. Jadi ubat dia nak lawan tipu daya syaitan tu adalah kuatkan iman kepada akhirat. Ingat kepada akhirat. Pasal Allah kata, walitasra ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah, yang tak beriman. Jadi kalau kita iman kita kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan zukhrufal qawli ghurura. Ya. Jadi mereka cenderung hati. Mula hati cenderung. Dia sebut 3 peringkat. Cenderung hati. Yang kedua, waliyardau. Mereka akan redha. Mereka akan seronok. Mereka akan rasa baik. Redha benda-benda yang syaitan bisikkan itu. Dan bila dah redha dah, yang ketiganya, waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Mereka akan melakukan apa yang syaitan-syaitan itu buat. Ya, dia akan ada 3 peringkat. Mula daripada hati itu cenderung, kemudian hati itu redha, pasrah, terima, barulah boleh buat. Jadi kita kena jaga hati itu dulu. Jangan hati itu cenderung. Kalau kita boleh jaga hati, maka kita tak akan ada redha kepada benda salah, benda maksiat, dan kita tak akan buat. Jadi mula-mula hati mula cenderung baik juga kalau kita buat macam ni. Kan? Jadi kita asal redha, barulah kita akan buat. Jadi ubat hati itu dulu. Ya? Ubat hati itu. Baik, saya ingat sekadar itulah untuk ni puasa-puasa ni, ya. Jadi maknanya kita
Ya, ambil yang ni maknanya tapihlah cerita tu. Apa-apa datang kita tapih. Kita pegang dua ayat ni dulu. Dan dua ayat ni. Kita ada filter, kena ada penapis. Ceritalah apa pun, kita tak akan lut sebab kita ada penapis. Penapis kita adalah Al-Quranul Karim. Ya? Yang keduanya, bahawa hidayah itu adalah milik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jaga-jaga bisikan syaitan, kerana bisikan syaitan dan zukhrufal qawli urura. Ya, jadi kita nampak macam Fata Morgana. Fata Morgana. Ya, kalau kamu puasa ni kamu akan mati ni. Jadi kalau nak sihat jangan puasa. Dia akan bisik kan. Ya, makanan haram. Kalau haram tu haram. Orang yang buat haram tu dibisikkan syaitan dengan duit ni. Kamu terima senyap-senyap, ya. Masuk bawah meja, bukan masuk dalam bank. Kalau masuk dalam bank, orang boleh kesan. Kan? Masuk, tak payah lagi. Duit tu kamu boleh belanja macam-macam. Boleh sedekah, boleh infak, boleh wakaf, boleh jamu orang makan buka puasa. Yang baik-baik, pahala banyak Allah Ta'ala bagi. Kedayang sungguh juga kan? Jadi dia pun cenderung. Dia pun redha. Maka dia akan buat menerima duit yang haram tu. Semua tu akan mulas. Jadi kita jaga hati kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Selamat teruskan ibadat puasa. Selamat dah cari Lailatul Qadar. Dan umur itu tidak terbatas. Wallahu a'lam. Saya tak. Saya ikat kain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.